Anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera dan ini adalah merupakan edisi yang kelima. Di peringkat awal kita membicarakan tentang keperluan pendekatan yang bersifat transformasional dan khususnya merujuk kepada sektor pendidikan sebagai satu usaha untuk memanfaatkan gejolak perubahan yang sedang berlaku. Kemudian disusuli pula tentang idea bagaimana untuk membangunkan model sejahtera itu sebagai suatu model pengurusan dan telah pun diucapkan. Susulan daripada itu kita membicarakan tentang bagaimana sejahtera itu telah pun diterima pakai dan dibangunkan di dalam manifestasi Sejahtera Center dan kita merujuk kepada sebuah pusat yang dibangunkan di Tong Yong, Korea Selatan bersama pengarah ataupun pihak yang terlibat membangunkan pusat itu selepas melihat pembentangan yang dibawakan oleh pemuka ilmu asal kepada idea sejahtera ini iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak Rektor UIA kini. Dan kita mempersoalkan bahkan di dalam banyak episod yang sebelumnya saya bertanyakan kita tidak mahu idea sejahtera itu hanya berdiri sebagai sebuah intellectual exercise ataupun berada di dalam dimensi akademik semata-mata. Dan saya banyak kali, acap kali bertanyakan apakah mungkin model sejahtera ini dibangunkan secara utuh menjadi sebuah model kepimpinan bahkan juga pengurusan. Kita bertanyakan tentang keserasian. Saya menggunakan istilah compatibility dan dibetulkan oleh Tan Sri pada minggu lalu dengan menggunakan istilah apakah mungkin serasi model sejahtera ini di dalam pengamalan korporat, dan kita dijanjikan oleh tetamu pada minggu lalu bahawa bahkan ia telah pun cuba dilaksanakan oleh beberapa pemuka inisiatif di dalam Sejahtera Leadership Initiative. Dan untuk tujuan itu kami bawakan pada malam ini tetamu saya menemani secara dalam talian adalah Dr. Zulkifli Baharom yang kini merupakan CEO Sejahtera Leadership Initiative. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Ya, terima kasih Doktor kerana sempat bersama kami di dalam Dialog Sejahtera pada malam ini. Dalam pengalaman saya bersama Tan Sri Zulkifli, Rektor UIA, acap kali bila bincang tentang Dialog Sejahtera ni, dia selalu membangkitkan nama Haji Zul, Dr. Zul. Ya. Saya menyangkakan orang yang berbeza. Alhamdulillah, akhirnya saya sempat berkenalan dan bertemu dengan Dr. Zul yang kini merupakan CEO kepada Sejahtera Leadership Initiative. Sebelum kita meneroka tentang pengamalan dan juga pengalaman ya, sejahtera ini di dalam dimensi korporat. Mungkin ruang ini kita perkenalkan dulu SLI ini, Sejahtera Leadership Initiative, yang mana Doktor merupakan CEO-nya. SLI ini apa platformnya ini, Dr. Zul? Terima kasih. SLI ini merupakan cetusan idea daripada Tan Sri Zul sendiri. Jadi perkara ni itu ada dibincangkan kata dengan rakan-rakan. Masa itu kata saya menjadi director di ICV dekat UIA. Tan Sri Zul merupakan seorang daripada penasihatnya. Jadi bila kita membincangkan kata perkara ini, kata timbul satu keadaan yang mana memerlukan kita memberikan lonjakan kepada konsep dan falsafah juga nilai-nilai sejahtera. Ia pernah diperkenalkan dan dilaksanakan di USM semasa Tan Sri menjadi Naib Chancellor-nya. Ideanya itu kata telah dikongsi bersama dengan rakan-rakan internasional dan salah satu daripada kawan internasional kita ni telah menggunakan kata nama sejahtera itu atas persetujuan Tan Sri untuk projek mereka. Jadi kita merasakan bahawa mengapa kata idea tu daripada kita benarkan, kita biarkan orang lain menggunakannya. Jadi Tan Sri mengatakan saya ada idea tu, saya memerlukan pelaksananya, satu pasukan. Jadi tanpa ragu-ragu lagi saya menawarkan diri. Okey Tan Sri, saya boleh tinggalkan ICV dan berkecimpung di sini dan saya akan dapatkan rakan-rakan yang sama pemikirannya untuk kita terus menjayakannya. So kita telah menubuhkan Sejahtera Leadership Initiative ni pada 10 bulan Januari tahun 2017 dan dari situ kita telah merancakkan aktiviti kita menjadikannya lebih tertonjol yang sejahtera ini sebenarnya adalah
idea dan adalah konsep yang diperkenalkan kata di Malaysia. Terima kasih. Ya. Pada ketika itu, kalau boleh saya tanyakan Dr. Zul, dia anggap bahawa Dr. Zul mungkin punya pasukan yang untuk menguji ketekalan, idealisme dan juga idea asas. Kalau dalam istilah bahasa Inggeris, Tan Sri menyebutnya sebagai the spices of sejahtera. Pada ketika itu, Dr. Zul di mana? Jadi sejahtera ni merupakan universal values, nilai-nilai sejagat, ya, yang mana saya sendiri kata telah secara langsung terlibat untuk memperkenal, melaksanakan penerapan kata nilai-nilai universal ni. Ya. Jadi saya merasakan apa yang perlu dilakukan adalah untuk memberikan pendekatan yang lebih spesifik kepada sejahtera berdasarkan idea dan penyelidikan daripada Tan Sri Zul. Ya. Jadi rakan-rakan yang bersama saya sekarang ni juga terlibat kata dalam corporate values, dalam corporate culture. Jadi kita asas tu adalah sikit, ya, telah melaksanakannya. Tapi kata sejahtera ni kita lebih mendalam. Dan di sinilah kita berpandukan kepada nasihat dan juga penyelidikan yang Tan Sri telah lakukan lebih daripada 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau boleh saya sambung sikit di sini, bahawa saya percaya bahawa pada saya lah kata, nilai itu, nilai-nilai murni ni telah diperkenalkan kepada kita semasa di bangku sekolah. Saya sendiri ya, belajar di King Edward VII di Taiping, ya, yang kata pada waktu yang sekarang ni dah berumur kata hampir 150 tahun, ya. Jadi kita menggunakan nama Latin sebagai slogan, iaitu Magni Nominis Umbra. Jadi daripada nama Magni Nominis Umbra tu yang bermaksud dalam bahasa Inggerisnya the shadow of a great name. Melayunya kita di bawah bayangan nama yang unggul. Ya. Okay. Jadi dari situlah kata kita mula kata merasakan bahawa pentingnya nilai-nilai murni berdasarkan kepada nama besar tersebut untuk melonjakkan bukan saja sekolah tu, tapi kata pelajar-pelajarnya. Semasa kata saya belajar di sekolah King Edward VII ni, setiap pelajar dikenaki kita untuk melibatkan diri dalam sukan, apa pun boleh. Tapi yang utama sekali rugby. Siapa yang boleh kata masuk dalam pasukan rugby merupakan kata kelas lah. Jadi bila dah kita masuk dalam pasukan tu, nilai-nilai kompetitif tu telah dibangunkan kata. Jadi kata dia mula daripada kelas, kita tu kepada form, daripada form kepada house, kita ada rumah-rumah tertentu itu, kemudian kita pergi kepada sekolah. Ya. Daripada sekolah kita boleh dipilih untuk menjadi ahli pasukan rugby untuk negeri dan untuk kata kebangsaan. Jadi dengan lain-lain perkataan kata bahawa bila kita merasakan ada satu sense of belonging atau sense of purpose kata dengan organisasi yang kita terlibat, kita merasakan bahawa kewujudan kita tu memberikan manfaat bukan saja pada diri sendiri, pada kawan-kawan sekelas, sekolah, tapi kata untuk masyarakat sekali. Ya. Daripada situ saya telah ada satu keyakinan bahawa kata nilai-nilai murni yang ada pada kita kata di Malaysia ni, ya, boleh diketengahkan. Bila mana saya bekerja dengan syarikat Jepun pada tahun 1924 hingga 1983, syarikat usaha sama antara Toyobo Company Limited Osaka dengan Kanimatsu Gosho Limited
Tokyo. Di situ saya telah terdedah dengan sistem mereka. Misalnya kata, pagi-pagi kita semua kena menyanyi. Jadi menyanyi itu mula kata merasakan janggal sikit. So lama kelamaan kata dah menjadi sebahagian daripada kita. Kalau hari itu kata hujan, kita tak boleh pergi ke padang untuk menyanyi, kita akan menyanyi kata dalam dewan. Jadi kita menghayati apa yang kita nyanyikan itu. Dengan itu kita membentuk satu nilai dan etika kerja yang boleh meningkatkan produktiviti, boleh memperkemaskan lagi semangat kerja sesama sendiri. Jadi kebanyakan daripada nilai yang diperkenalkan oleh pengurusan Jepun tu saya merasakan dia lebih banyak menggunakan cara kita. Kita ada semua tu, sopan santun, ramah mesra, semua tu ada, hormat pada orang tua. Tapi kita tak memberikan perhatian. Jepun ni kata dia kekalkan. Misalnya sekarang ni kalau kita nak berbincang, bagaimana nak bincang secara bertamadun, tidak macam bergaduh dan sebagainya, dan menghormati ketua, dan macam mana kita nak membangkang pendapat ketua tu dengan cara penuh sopan, penuh hormat, dan kita kalau apa yang kita cadangkan tu tak diterima, macam mana kita boleh dapat bersetuju dengan kehendak ramai. Selepas itu setelah belajar cara penghayatan Jepun, bila mana saya bekerja dengan Petronas, ramai ada jurutera dan manager Jepun yang bekerja sama, jadi mudah nak berinteraksi, faham apa kehendak mereka. Jadi bila saya dihantar oleh Petronas untuk belajar di Asian Institute of Management, daripada program pengurusan yang saya belajar tu, saya cari satu elective subjek berkenaan dengan budaya dan nilai korporat. Jadi di situ saya lebih mendalami lagi cara Korea, cara Jepun, macam mana mereka mengembangkan korporat mereka, macam mana mereka mengembangkan manufacturing mereka dengan menggunakan nilai dan etika kerja yang positif. Jadi saya balik daripada belajar di AIM, terus saja pihak pengurusan Petronas menghantar saya ke Miri untuk melibatkan diri dalam satu usaha sama, projek usaha sama Petronas Cari Gali dengan Shell, Sarawak Shell Berhad. Jadi di berpangkalan di Miri, kami mengendalikan operasi Baram Delta pada waktu itu. Dan di sini saya perhatikan orang Shell pun, saya tengok macam mana Nigerian, macam mana orang China daripada Europe dan sebagainya, mereka boleh bekerja sama dan berpandukan kepada budaya kerja dan nilai etika yang sangat memberikan peluang untuk kita bekerja sama. Jadi bila saya mendalami perkara itu, saya perhatikan bahawa mereka juga mempunyai nilai kerja. Dan nilai-nilai itu tak ada banyak sampai 20, 30 dan sebagainya. Cuma dua je. Dan itu kita saling menghormati dan menjalankan kerja dengan berprestasi tinggi. Itu aja. Kalau saya tengok macam itu di Shell, semua orang fokus pada kerja. Bila dia naik pangkat, bila dia naik gaji, bila dia transfer ke negeri lain, operasi lain dan sebagainya, dia tak perlu nak memikirkan. Semua tu dijaga oleh company dan para pegawai hanya dikehendaki untuk fokus pada kerja dan bekerja dengan cara harmoni
Ya. Jadi ini kata saya tengok bahawa nilai ini itu bukan saja digunakan kata di Jepun dan di Korea, malah di seluruh dunia. Dan nilai-nilai itu asasnya sejahtera. Sejahtera kerja, sejahtera kata berpasukan dan sejahtera juga untuk syarikat tersebut. Jadi saya berpeluang untuk bekerja di Malaysia Airlines pada tahun 1994. Pada ketika itu saya diberikan peluang untuk mencantumkan semua latihan yang bersepah-sepah di Malaysia Airlines tu di bawah satu bumbung. Jadi itu satu cabaran kata yang sangat baik untuk saya rasakan. Kerana kata daripada 15 macam punya latihan yang dikendalikan secara berasingan oleh jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian masing, hingga mereka ni kata cuma mengharapkan bahawa kalau Malaysia Airlines tu, kalau dia dengan kargo, Malaysia Airlines tu adalah kargo je, cargo operation. Kalau dia kata di dalam bahagian flight operation, jadi dunianya flight operation dan orang lain tu semua tak penting. Jadi kita bila kita pihak pengurusan pada waktu itu merasakan bahawa perlu ada kata keseragaman, perlu ada kerjasama semua sektor latihan ni dan diletakkan di bawah satu bumbung. Satu bumbung ni maknanya kan satu payung ni pengurusan ni. Tapi mereka kata boleh ada di mana-mana, boleh kekal di tempat yang mereka ada sekarang ni pada waktu itu. Jadi macam mana saya nak menghadapi keadaan macam ini? Ya. Buku tak ada kata untuk nak dirojokkan. Dah pergi belajar sana sini, tapi kata bila dihadapkan dengan masalah seumpama ini, mana nak dimulakan? Itulah kata saya mengambil kesempatan daripada apa yang saya telah mengalami di sekolah dengan syarikat Jepun, dengan Shell, dengan Petronas. Jadi kita gunakan pendekatan nilai-nilai murni ni sebagai kata satu aspek untuk mencantumkan kerjasama dan juga matlamat keseluruhan warga training Malaysia Airlines pada waktu itu. Terima kasih. Ya. Dr. Zul banyak bercakap tadi tentang pengalaman di peringkat awal, menceritakan tentang bagaimana penglibatan dalam SLI dan juga digambarkan tadi teman dari Korea Selatan, dan teman itu sebenarnya tetamu kita minggu lalu, saya difahamkan Dr. Zul juga menontonnya, dan juga sehinggalah kepada kemuncaknya bila mana Dr. Zul mengemudi kepimpinan untuk membangunkan modul latihan di Malaysia Airlines. Di situ kita akan perdalami seketika nanti. Tetapi dalam pengalaman berkunjung ke Sejahtera Center di Korea Selatan itu, di Tongyong, saya difahamkan Dr. Zul terlibat sama. Apa dapatannya apabila pasukan SLI bahkan Dr. sendiri berkunjung ke sana? Terima kasih. Antri selalu bercerita tentang kehebatan Sejahtera Center di Tongyong. Jadi saya merasakan perlu untuk melawat dan menyaksikan sendiri. Kita telah, seperti mana yang saya katakan tadi, kita telah membentuk SLI ini pada 10 bulan Januari tahun 2017. Jadi saya berbincang dengan Tantri bahawa kebetulan anak perempuan saya kata belajar di Korea. Masa itu dia belajar di Busan pada tahun 2016 tu. Saya kata saya nak melawat anak saya, tapi mengambil kesempatan itu saya nak pergi menyaksikan sendiri Sejahtera Center di Tongyong tu. Tantri suka sangat. Dia kata, oh bagus. Jadi dia telefon kawan-kawan dia di sana, Presiden Sejahtera RCE Sejahtera Center and Forest tu, yang saya
saya nak pergi melawat. Jadi mereka sambut saya kata macam adik-beradik kerana kata hormat mereka kepada Tan Sri itu tempiasnya dapat pada saya. Jadi kata mula saya nak pergi seorang aja. Dia tanya kata mengapa datang ke Korea. So, saya bagi tahu lah saya datang dengan family kerana ziarah anak saya. Dia kata bawa mereka semua datang sekali. Jadi baik kata isteri anak-anak saya setuju, kita pergi. Jadi bila saya sampai di sana, kita briefing, menyaksikan apa dia punya program itu, dan kita mereka telah sediakan tempat untuk saya dan keluarga menginap di hotel di luar. Tapi oleh Tan Sri kata dia pernah tinggal kata di dormitory di sana tu. Jadi saya kata tak boleh lah, kata bos dulu kata dah datang duduk di dormitory itu, kami pun kata tinggal. Oh dia kata itu untuk program keluarga. Dia kata ini sebab kata tidak ada aktiviti pada waktu itu, agak sunyi. Saya kata tak apa sebab saya ada family. Jadi kata saya telah dapat berada kata di Sejahtera Center Tong Yong ni hampir 48 jam. Tiap-tiap minit saya kira dia tu kerana kata banyak aktivitinya itu. Ya. Jadi yang paling kata menarik ialah itu menyaksikan murid-murid prasekolah ni. Murid-murid kata sekolah rendah, juga kata murid-murid pelajar-pelajar sekolah menengah kata berduyung-duyung datang kata untuk menjalani aktiviti di Sejahtera Center and Forest tu. Apa yang mereka lakukan? Mereka kata datang ke sana bawa kelengkapan untuk piknik dan kata riadah kita di dalam hutan tu. Ya, jadi disediakanlah camping punya fasiliti dan sebagainya. Nak masak pun kita diberikan kata makan-makanan, tapi tenaga pengajar di sana tu tidak boleh kata untuk mengarahkan mereka, cuma facilitate. Murid-murid ni tadi sama sendiri kata menentukan apa dia nak lakukan, apa program nak buat, nak makan macam mana dan sebagainya. Dan pihak tenaga pengajarnya untuk menyaksikan keselamatan mereka. Ibu bapa hantar pagi Sabtu misalnya, dan datang kita hari petang Ahad kata untuk mengambil anak-anak mereka daripada situ. Satu yang saya nak tekankan di sini ialah bahawa Sejahtera Center ni ialah kata satu kawasan hutan yang kata tidak disentuh. Yang dibangun hanya kata center tu aja. Lain-lain tu kata privasi kan kata tak adalah kata diganggu. Jadi kalau kata nak buat camping site, mereka kena gunakan apa keadaan ekosistem yang telah sedia ada. Ya. Saya difahamkan bahawa kata Sejahtera Center dan Forest ni mendapat grant daripada Kementerian Alam Sekitar Korea sebanyak 20 juta US. Bila saya dalam ni lagi, jadi bagaimana dengan operasi tahunan? Jadi kerajaan Korea telah mengarahkan saya kira municipal Bandaraya Tong Yong tu untuk masuk dalam bajetnya pengendalian operasi harian Sejahtera Center and Forest. Jadi dengan lain-lain perkataan 20 juta US dollar tu untuk pembangunan, tapi bagi operasi, bajet operasi dikendalikan oleh pihak bandaraya tadi tu. Jadi ini satu yang sangat unik, yang mana bila budak-budak sekolah ini datang, ibu bapa datang untuk makan, semua free.
Kerana kita telah itu kata yang ramai nak datang tu, dapat yang saya difahamkan hingga kini mungkin ada 150,000 pelawat yang dah datang menggunakan kemudahan-kemudahan alam sekitar yang ada di situ dan mereka membuat research. Tambahan pula kata pihak Sejahtera Center mengeluarkan scholarship dan mengadakan tiap-tiap tahun mungkin ada 2 persidangan yang melibatkan RCE yang lain. Saya pernah hadir dalam satu program mereka tu yang semua ni kata ditanggung oleh pihak kerajaan Korea. Yang kita cuma diperlukan kata datang flight je dan semua yang lain tu akan ditanggung. Saya ingat tak banyak belanjanya, makan bukan makan besar, makan kita mengikut ala kadar je. Kemudian tempat tinggal pun kata ala kadar juga. So yang demikian kita balik kata dengan bukan saja dengan knowledge yang baru atau pengetahuan yang baru, tapi kita lebih penting ialah pengalaman kita macam mana nak hidup bersama dengan orang-orang lain kata yang ada kata semasa persidangan tersebut. Ya. Dr. Zul, saya harus mengakui bahawa ini merupakan apa istilah saya nak guna, enlightenment moment. Ini merupakan momen pencerahan bagi saya apabila saya mendengar sendiri daripada doktor berkunjung ke Sejahtera Center dan Sejahtera Forest di Tongyong, Korea Selatan itu, kerana di dalam kefahaman kita dalam konteks Malaysia, bila kita namakan center sebagai pusat, saya membayangkan pada asalnya ia merupakan sebuah pusat yang sifatnya tertiary ataupun sekurang-kurangnya professional development yang mungkin berpaut kepada institusi-institusi penyelidikan yang sifatnya mengkaji behavioral. Kini kelihatannya gambaran yang Dr. Zul berikan sebentar tadi berkunjung ke Sejahtera Center di Tongyong itu, ia seperti sebuah sejahtera park yang mana awam berkunjung dan melihat manifestasi sejahtera, sejahtera in action kalau boleh kita sebutkan sebegitu ya. Ia merupakan suatu center yang sifatnya experiential learning. Mereka yang berkunjung ke sana saban hari bahkan terbuka kepada umum untuk melihat bagaimanakah kesejahteraan itu boleh dizahirkan dalam pengalaman hidup. Itu berbeza dengan idea asal saya kerana saya berbincang di dalam dialog sejahtera ini dengan pelbagai pihak termasuk dengan Sejahtera Center. Saya membayangkan pengalaman di Korea itu hanyalah sebuah center. Rupa-rupanya dari gambaran cerita Dr. Zul, ia merupakan sebuah taman yang membenarkan khalayak untuk datang dan didedahkan kepada mereka bagaimana manifestasi kehidupan yang sejahtera. Apakah apa yang saya gambarkan ini tepat dengan apa yang Dr. Zul sendiri lihat di sana? Spot on. Memang tepat sekali. Jadi dia cuma yang pada awalnya kata masa Tan Sri pada tahun 2015 merasmikan center tu, dia tak guna center, dia guna forest pada mana Sejahtera Forest. Tapi forest ni kata menakutkan orang. Jadi kata mungkin orang risau kata pergi kata, jadi kata dia tonjolkan center tu. Bila tunjuk center tu orang umum mengatakan ini kata tidak kata apa ni mengancam nak mencabar sangat. Tapi dia punya konsep tu kata lebih forest daripada center tu. Center tu sekadar kita untuk mengadakan majlis perasmian, ada kelas-kelas yang tertentu, tapi yang lainnya belajar di luar. Untuk nak tahu kata satu cara pengendalian alam sekitar misalnya, apa harus dilakukan dalam bilik? Kena bawa kata ke tempat kata yang betul-betul yang mana mereka nak menguruskannya nanti. Jadi dengan lain perkataan bahawa this is going back to the basic. Kita pergi pada asas. Itu katanya apa yang Tuan Syed mengatakan tadi itu memang tepat. Itulah yang sebenar-benarnya kita berlaku kata di sana. Ini membawa kepada sudut perbincangan kita yang lebih menarik kerana Dr. Zul apa yang Dr. Zul lihat di Korea itu merupakan experiential learning, pembelajaran dari pengalaman untuk pengunjung menghayati apa itu model sejahtera. Dan di satu sisi yang lain, Dr. Zul telah memimpin di Malaysia Airlines itu untuk membangunkan modul pengurusan latihan-latihan. Dan Dr. Zul gambarkan di peringkat awal pengalaman melihat kepada model Jepun
model Eropah, yang semuanya sifatnya bercakap tentang sejahtera, tetapi mereka mungkin menekaskan one or two liners, ya, gotong royong, hormat menghormati. Tetapi kini kita nak membangunkan pengalaman Dr. Zul telah pun cuba untuk membangunkan sejahtera itu di dalam bentuk latihan korporat, kerana tajuk kita hari ini lebih kepada melihat keserasian di antara idealisme sejahtera itu di dalam nilai korporat. Jadi saya rasa tepatlah Dr. Zul tampil pada malam ini kerana Dr. Zul telah cuba membangunkan idealisme itu dalam bentuk kerangka latihan-latihan, bahkan bukan di dalam syarikat yang kecil anak. Ini bukan syarikat kaleng-kaleng ini Malaysia Airlines ini. Jadi bagaimana proses menterjemah idealisme itu untuk menjadi budaya di dalam korporat, berlatar belakangkan apa yang Dr. Zul lihat di dalam Sejahtera Forest di Korea, kemudian dizahirkan dalam bentuk latihan dalam pengalaman Dr. Zul. Apa yang boleh kita pelajari daripada pengalaman itu? Pemerhatian dan juga pengamalannya di dalam dunia korporat. Betul. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, lihat apa yang Sejahtera Center di Tong Yong lakukan. Bila mana anak-anak muda, murid-murid sekolah ini datang ni, taklimatnya ringkas, dan kata dia serahkan balik empowerment, dia serahkan kata kuasa mengaturkan kata kehidupan mereka selama 2-3 malam kata di Sejahtera Forest dengan cara mereka sendiri. Tapi kalau tak betul, dinasihatkan kata ini landasannya. Dengan lain-lain perkataan bahawa kita berikan kuasa tu, empowerment tu, keputusan untuk menentukan kata program-program mereka, bukan kata pihak pengurusan kata yang dah siap program yang khusus pukul 8 minum 7.30 minum pagi, pukul 8 pergi kelas, kemudian sampai 9.30 break makan gitu. Jadi kata dia terlalu structured, rigid. Terlalu rigid. Jadi bila mana kata saya dapat belajar kata konsep ini kata, saya suka kaitkan dengan Jepun. Malah Tan Sri pun selalu gunakan kata very simple approach. Misalnya kata susun kasut elok-elok bila masuk dalam kelas misalnya. Jadi mula-mula kita pun marah kata ini kata kerja apa ni kata amar ke apa untuk menyusun. Dia tak mahu kita susun. Jepun memang suruh buat itu, susun elok-elok. You know? Bila kata susun maknanya kata muka depan kasut tu kata menghadap keluar. Jadi bila kita keluar daripada kelas tu sarung aja ya. Satu lagi kita bila toilet tu kata. Dia bila kami misal kata contoh, bila kami pergi Terengganu kata baru-baru ni. Jadi kita dia orang dah siap program nak melawat apa tu. So dia kata dia nak mula-mula nak melawat tandas. Dia orang semua terkejut. Mengapa? Jadi kita buat tandas. Tapi nasib baiklah itu kata kerana kata VIP banyak datang, kata tandas semua elok. Jadi maksud dia kata bahawa kata perkara-perkara kecil-kecil ni ya, kalau diberikan kuasa kepada mereka warga di situ menentukannya, kata dia akan lebih teratur. Orang lebih suka kata kalau kata idea tu datang daripada dia diarah untuk membuat sesuatu. Di pengalaman saya kata di korporat ni ialah begitu juga. Jadi kata misalnya kata di Malaysia Airlines balik ambil tadi contoh, saya datang dulu Petronas. Jadi kata kalau saya bawa budaya Petronas di Malaysia Airlines, tak lama saya boleh hidup. Ya. Jadi maknanya kata saya kena menyesuaikan diri dengan budaya kerja kata di situ, dan kata memberikan mereka ruang untuk dapat mengenali saya dan meyakini saya. Jadi kata bila mereka dah yakin tu, bila apa-apa yang kita cadangkan, apa-apa yang kita syorkan, mereka mudah terima. Kalau kita terus datang kata bagi kata arahannya ini, saya dah dapat mandat daripada grup CEO dan chairman kata nak buat macam ni, mereka mungkin boleh kata terima, tapi dalam hati mereka apa kata nak apa ni kata terima paksaan daripada orang luar ni kata. Kerana mereka setengah tu dah sampai 25-30 tahun kata bekerja di Malaysia Airlines ni.
Jadi dengan lain perkataan, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan hala tuju. Misalnya kita mula-mula masa saya menyertai Malaysia Airlines, pengurusinya ialah Tan Sri Tajuddin Ramli. Dia dah siap dia punya nilai-nilai kata. Dia mengambil nilai-nilai daripada Selcom kata. Dia kata Zul pakai ni you organize. Jadi jadi kayak saya kata jadi kerana bos kata nanti okey kata saya try. Tapi pada dalam jiwa saya kata tak betul. Kerana kata kalau berdasarkan pada Jepun punya konsep, biar mereka yang menentukan apa nilainya. Kemudian kita boleh kita bertambah baik. Jadi apa yang saya lakukan, saya mengadakan beberapa perbincangan dengan berbagai-bagai kumpulan ni untuk mendapatkan apakah pada mereka nilai yang boleh menyatu padukan kita dan boleh melonjakkan produktiviti. Jadi daripada saya kata ini daripada chairman, tapi tak semestinya kita ikut, tapi apa yang boleh kita terima, yang tak boleh terima saya boleh cadangkan. Jadi kita sekarang ni bila saya menghadap balik chairman, dia tak marah sangat sebab saya katakan saya dah laksanakan apa yang dia suruh, tapi kan ini feedback. Ini maklum balas ni penting. Jadi maknanya kita cantumkan apa idea daripada pengurusan atasan dengan apa nurani, apa pandangan dan pendapat daripada mereka yang terlibat hari-hari dengan tu. Jadi bila mana dia kata dicantumkan, kami pada waktu itu lah setuju menggunakan kaedah ataupun kaedah nilai-nilai etika kerja SAID, iaitu syukur, amanah, ikhlas, disiplin. Disiplin ni Tan Sri Tajuddin punya aja. Diterima. Tapi yang lain, yang tiga lain tu datang daripada mereka. Jadi bila mana kita nak melaksanakan, saya akan mewar-warkan bahawa SAID ini datang daripada golongan kerja sendiri. Mereka yang mengatakan perlu ada ni. Bersyukur kerana ada kerja, syukur kerana ada kesempatan untuk berkhidmat, dan harus kata amanah. Semua kena amanah. Masuklah pengurusan atasan pun kena amanah. Jadi amanah ni memang tak masuk dulu, tapi budak-budak ni kata yang bawa amanah dan kata kita mesti ikhlas. Bukan saya yang pergi round kata untuk bercerita pada bos-bos besar-besar yang lain tu. Nilai-nilai baru yang kita cuba cipta. Tapi ini datang daripada budak-budak tu sendiri. Dia orang mengatakan bahawa ini bukan satu yang baru. Kami telah laksanakan, cuma kata tidak diberikan satu pengistirafan. Sekarang ini pengurusan telah memberi ruang, ini dah ada. Kami kata ingin melonjakkan nilai-nilai etika kerja ni supaya kata ia menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi begitulah pendekatan saya bahawa bila ada sense of belonging, sense of ownership, sense of purpose yang dirasai oleh pekerja-pekerja ni, oleh pegawai-pegawai rendah sampai ke atasan ni, so dia merasakan syarikat tu dah jadi macam syarikat dia. Jadi ini yang senang kita kendalikan. Tuan harus saya nyatakan di sini, saya harus memberikan recognition atau pengistirafan. Ia bermula daripada Akademi Penerbangan Malaysia, Malaysia Airlines Academy. Kerana saya gunakan kaedah bahawa kalau kita nak jadi chain agent, kita bercakap pada orang lain untuk buat tu buat ni, kita tak buat. Kalau orang tanya apa yang telah boleh ditunjukkan berdasarkan kepada fakta yang tepat yang telah dilakukan oleh akademi, apalah kita katakan. Jadi selalu kita ni kita ambil berbagai-bagai teori pengurusan luar negara. Dan apa yang kita lakukan, kita menjadi macam parrot atau menjadi burung parrot untuk cerita pada orang. Tapi kita tak buat. Jadi sekarang ni dari segi sejahtera ni kita tunjuk dulu
apa yang kita buat, apa projek kita ada, apa program kita, apa bezanya kita melakukan ini. Jadi bila kita pergi mengadakan lawatan, mengadakan perbincangan dengan berbagai-bagai pengurusan kata di Malaysia Airlines tu, ya, kita bercakap daripada pengalaman. Kita bercakap daripada apa yang pernah kita lakukan. Bukan kita suruh orang buat, kita sendiri tak lakukan. Jadi inilah kita yang dapat kita melonjakkan kita punya program nilai-nilai murni kata di Malaysia Airlines. Dan lepas pada tu orang tengok dah bagus, profit pun kita dah naik, mulalah kita dijemput sana kemari. So kami juga kita dijemput di Singapore Airlines untuk memberikan kita berkongsi pengalaman dan sebagainya. Dr. Zul, ya, saya berasa teruja dengan perkongsian yang dibawakan oleh Dr. Zul pada malam ini kerana dia, saya sebutkan tadi istilah momen pencerahan. Ini momen pencerahan kedua kalau boleh saya sifatkan begitu di sepanjang sudah 41 minit kita bersiaran. Kerana saya melihat kepada kerangka sejahtera yang telah pun dibicarakan 2 minggu lalu secara panjang lebar oleh Tan Sri. Bagaimana frameworknya, bagaimana kerangkanya itu dibangunkan. Dan saya melihat bahawa terasnya adalah merupakan sesuatu yang sangat asasi, sesuatu yang sangat organik sifatnya dan fokusnya diberikan kepada dimensi-dimensi yang juga asasi, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang mana kalau kita melihat balik penghujahan yang dibawakan oleh Tan Sri juga berlatar belakang kepada falsafah pendidikan negara kerana ayat ataupun istilah sejahtera itu diletakkan di situ tanpa ada usaha yang jelas untuk memberikan makna kepada perkataan itu, maka timbullah idea bahawa model sejahtera ini perlu dibangunkan sebagai suatu dimensi ataupun satu tool sebagai satu alat untuk pengurusan. Dan apa yang digambarkan oleh Dr. Zul di sepanjang penceritaan perkongsian tadi, menariknya adalah kerana istilah yang terbit di mata fikir saya adalah going back to basic. Kita harus melihat dan meneropong semula hakikat asasi di dalam diri. Kerana kita banyak mendengar hari ini bagaimana kapitalisme, dunia korporat yang terlalu menggila, mengejar kepada keuntungan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan di dalam nilai kehidupan dan di situlah kita sebut bahawa terganggunya kesejahteraan. Dan hari ini apabila kita ingin kembali kepada nilai-nilai asasi itu, maka syaratnya adalah untuk melihat kembali nilai-nilai yang asasi itu. Kerana itu saya menjangkakan idea-idea sejahtera ini sifatnya sangat organik dan asasi kerana itu ia memberikan empowerment. Kerana yang diperlukan oleh seorang insan untuk berkembang adalah perkara-perkara asas ini. Di waktu yang sama kita harus memberikan recognition supaya mereka punya potensi sendiri yang unik. Dari apa yang saya dengar pada Dr. Zul tu, itulah mungkin yang cuba diterapkan bahawa kita mengakui bahawa sesiapa pun yang menyertai organisasi kita, mereka harus diterima secara bulat dan total. Dan kemudiannya kita mengakui bahawa mereka itu unik, justru mereka harus diberikan empowerment, bukan dikongkong di dalam kerangka-kerangka yang terlalu rigid. Setakat ini, itulah pencerahan yang bagi saya buah tangan yang besar daripada idea modul sejahtera ini. Apakah doktor boleh bersetuju dengan pengamatan saya itu ataupun perlu ditambah, diperbaiki di sana sini? Bagaimana pandangan doktor? Saya amat setuju. Saya adalah salah seorang daripada mereka yang tidak teruja dengan program-program besar. Selalu kita sekarang dia kena ada wawasan, dia kena ada misinya, dia ada strateginya, objektif dan kata dia punya plan. Bila kita pergi ke mana-mana kata bengkel pengurusan akan ada kata action plan kata yang dirumus ya. Termasuklah kata bila kita mengendalikan program sejahtera leadership macam tu. Tapi terus terang saya mengatakan saya tak teruja dengan apa yang dipersembahkan. Oh, dia marah lah. Dia kata mengapa begitu? Saya kata pada saya ialah pelaksanaannya. Tak payah kata nak buat cerita, buat strategic plan yang besar-besar. Ya? Tapi lepas habis saja program tu lupa. Ya, patut kata buat yang kecil-kecil, yang sikit-sikit tapi laksanakan. Ini lebih berkesan. Majlis perasmian tak penting ya.
Jadi kalau boleh saya tambah sikit lagi bahawa saya juga kebetulan kata menjadi wakil, orang panggil duta Kesatuan Perusahaan Kecil Sederhana Sedunia yang berpangkalan di San Marino. San Marino ni di Eropah dekat dengan Itali. Jadi kata bila mana kata saya kata dipanggil untuk membentangkan satu kertas kerja, saya cerita ya ni. Ya, kerana inilah kata yang menarikkan mereka kata yang saya dapat undi kata untuk menjadi duta bagi Malaysia. Jadi apa yang saya lakukan bahawa kata seperti mana yang Tuan Syed nyatakan tadi, kata dalam kita menghadapi perubahan-perubahan ekonomi kerana COVID-19 dan sebagainya, ya. Jadi apa yang harus kata dilakukan? Pada saya kata yang harus dilakukan bukan korporat-korporat besar ni. SME ni atau perusahaan kecil dan sederhana ni kata. Walau kata di Amerika Syarikat ni dia kata, the engine of the economy ialah SME. Begitu juga di Malaysia, yang banyak memberikan pekerjaan ialah kata SME yang kecil-kecil ni. Malaysia lain nampak gah. Masa saya bekerja dulu 30,000 sama dengan kata capacity di UIA, ya. Jadi kata dia kalau setakat kata dunia itu aja, kata dia tidak meliputi kata seluruh. Katakan sekarang ni ialah kata bila mana kata SME boleh mengamalkan kata konsep kesejahteraan ni, ia lebih kata dapat memberikan nilai kata dan memantapkan lagi ekonomi. Saya tambah sikit lagi. Baru ni kata saya pergi ke restoran kata di Putrajaya. Saya dengan kawan-kawan makan. Kami pergi situ kerana makanan Arab ni kan. Kerana selalu kami suka bila meeting kan ada makanan di situ. Makanan Arab dengan dengan biryani dan sebagainya. Jadi kali ini kami pergi suasana tadi macam lain. Lain macam mana tu? Kami disambut. Dulu kata masuklah. Carilah tempat duduk sini. Ini dia tanya, budak-budak ni tanya, tuan nak duduk apa ni menghadap apa ni tasik ke atau kata nak eksklusif kata tersorok di tepi sana, kami boleh sediakan. Oh, saya kata ini satu yang baru. Saya kata kami nak menghadap tasik lah, tengok tasik. So dia bawa kita duduk situ. Kemudian kata dia ambil order. Dulu lepas ambil order, dia dah hantar kata barang makanan tu hilang, lesap entah ke mana. Nampak dia orang bincang bila kita nak minta air tambah tu kena angkat tangan. Panggil dia. Kerana tak dengar pun kerana dia sibuk bercerita sama. Kali ni kata dia dah jadi macam restoran Cina, ya, Chinese restaurant. Mereka ni kata akan duduk berdiri dekat kami tu. Dia kata, mengapa berdiri ni? Dia kata kalau tuan tak apa-apa, kata kita boleh cepat, kata bagi, tak payah nak panggil tu. Jadi saya panggil dia, saya kata, ini baru tu, saya pernah datang makan di sini dulu. Dengan kawan-kawan kata ni tak ada. Mengapa? Jadi kata kami bersyukur kerana dalam masa COVID MCO dulu kata syarikat bagi gaji penuh. Tak ada potong gaji, tak ada potong annual leave kami dan sebagainya. Jadi kerana kami begitu teruja dengan apa yang owner dah berikan pada kami tukar sikap. Kami nak lebih kata responsif lagi. Itu sejahtera. Ya, betul. Saya kata ini arahan daripada Tokeng kan? Tak ada kan? Kami bincang sama ini, kami nak tunjukkan kepada kata pengusaha restoran ni, ya, yang kami nak memberikan kerjasama, nak memajukan lagi. Sudah tentu bila saya balik cerita pada kawan-kawan yang lain, kami makan tempat ni best apa, lebih ramai orang datang situ. Betul. Tengok kesannya. So dengan ini mengatakan bahawa sejahtera ni tak payahlah nak cerita besar-besar sangat. Tong Leong tu kata memang besar. Tapi kita di sini untuk mulakan macam-macam kita boleh buat secara kecil-kecilan. InsyaAllah kita boleh berjaya.
InsyaAllah. Dr. Zul, saya nak pinjam anekdot tu tadi ya, mohon tidak ada royalty di atas cerita restoran di Putrajaya tu. Nanti saya nak kongsikan dengan teman-teman ke. Cumanya selepas kita bersiaran ni, saya nak tanyalah restoran yang mana satu untuk kita berkunjung. Boleh nanti saya WhatsApp nanti. InsyaAllah. Dr. Zul, ini saya kira perkongsian yang cukup bermanfaat untuk kita menelaah. Kalau ada bahagian berikutnya mungkin kita boleh teroka bagaimana usaha penerapan model sejahtera ini dapat dilakukan secara lebih tersusun. Mungkin dengan pengalaman di Akademi Malaysia Airlines itu boleh dibangunkan model sejahtera ini untuk dilakukan latihannya secara komersial, itu boleh diteroka sementara usaha SLI ini telah pun bertapak. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada kesempatannya nanti, Dr. Zul ya. Dr. Zul tadi mula bercerita tentang pengalaman bermain rugby di KE ya. Saya mohon sikit sini apa ni di peringkat akhir ni, bahawa kata dari segi action kan, saya ada menyatakan pada Tuan Syed tadi bahawa pada awal tahun ni pada Februari 13 Februari 2020 sebelum COVID ni, kami ada melawat sebuah sekolah kebangsaan, sekolah rendah, namanya Sekolah Kebangsaan Gong Tok Nasib. Ada lebih kurang 600 pelajar dan 50 orang guru. Ya, tadi saya dah ceritakan kata prasekolahnya tu kata tantri suruh budak-budak ni susun kasut, bersih tandas dan sebagainya. Pada waktu itu kami cadangkan Sejahtera Garden. Bila saya tengok kata kawasannya luas. Tapi kita sekadar tanam bunga dan gitu-gitu aja. Jadi kita kata bunga ni boleh manfaatnya, dia kata nak bagi ceria aja. Jadi mengapa tak dia kata tanam kata buah-buahan ataupun kata sayur-sayuran kata yang cepat boleh mendatangkan hasil dan dengan cara itu kita boleh dikongsi sama dengan cikgu-cikgu, dengan murid-murid, dengan PIBG ya, dan kita ia lebih dapat dimanfaatkan ya. Jadi mereka terima. Guru besarnya kata bersetuju untuk melaksanakannya. Jadi kami bagi kita beberapa plan dan alhamdulillah dah 2 kali kita harvesting itu ya. Dan kata baru ni kata Ketua Pengarah Pelajaran dan juga Pengarah Pelajaran Negeri datang melawat sekolah tu dan telah ditunjukkan ini. Jadi mereka maksudkan bahawa sekolah lain pun patut kata mengambil contoh dan teladan daripada biarkan kata tanah kosong, kena potong rumput, kena potong lalang dan sebagainya. Bila tanam ni ada hasil dan mereka kata dapat manfaat padanya. Jadi saya kata Tan Sri baru ni mengatakan kalau ada kesempatan kata Tuan Syed kita kena pertimbangkan supaya guru besar dan pengurusi PIBG itu kata diwawancara benda ni ya. Bagaimana mereka boleh secara sejahtera berpakat membangunkan kata Sejahtera Garden ni. Terima kasih. InsyaAllah. Tan Sri dah sebut, Dr. Zul dah sebut. Jadi saya tak ada pilihan ni. Kena cepat-cepat ni pergi tengok madrasah tu. Untuk kita buktikan bagaimana manifestasi sejahtera ini. Kerana dalam konteks pendidikan itu, ia bukan hanya dalam konteks pedagogi, bukan hanya exercise latihan dalam bilik darjah, kelas, tetapi juga dizahirkan dalam pengalaman hidup seharian. Termasuk di dalam persekelilingan dalam kompaun sekolah itu. Dr. Zul, terima kasih banyak. Saya harap nanti kita sempat berjumpa secara bersemuka. Ini kita tengok dari jauh saja. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Syed dan rakan-rakan kerana memberikan peluang ni pada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi, dan terima kasih kepada penonton. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Banyak yang telah kita teroka dan juga dijanjikan gambaran liputan-liputan yang insyaAllah akan menyusul dalam minggu-minggu mendatang. Dialog Sejahtera, Saban Khamis pukul 9 malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.